Kita dah tunggu sekian lama, semalam pun dalam Twitter heboh kalau parlimen dibubarkan, tak jadi juga. Sekarang dah ada beberapa rumus baru, katanya selepas 5 di Langkawi dan besar kemungkinan hari Jumaat akan datang. Kalau UMNO nak ambil juga berkat hari Jumaat untuk parlimen dibubarkan. Tetapi apapun dan bila pun tarikh parlimen ini akan dibubarkan, saya yakin dan percaya bahawa rakyat dah ada sikap. Rakyat dah ada satu tekad untuk mereka membuat satu keputusan penting pada hari ini. Dan bila kita baca sama ada dalam media cetak dan banyak artikel dan juga maklumat yang boleh kita akses di alam maya, memang PRU yang ke-13 kali ini sekadar ia diperhatikan oleh penganalisa mengkaji politik tanah air, tetapi dia telah menjadi fokus kepada pengkaji politik di peringkat antarabangsa. Kerana inilah yang dikatakan ibu segala pilihan raya, the mother of all elections, yang semua orang yakin dan percaya bahawa pada PRU kali inilah rakyat benar-benar ada pilihan. Sama ada mereka nak kekalkan mandat kepada Barisan Nasional ataupun kali ini rakyat memberi peluang kepada Pakatan Rakyat untuk ambil alih kepergayaan, insyaAllah. Itu fenomena. Adakah fenomena ini ada asas atau hanya berdasarkan kepada sentimen kita semata-mata? Maka kita lihat mood ataupun gelombang yang sedang melanda persada politik tanah air kita hari ini membuktikan bahawa apa yang dikatakan peluang Pakatan Rakyat untuk menguasai kepercayaan itu ada asasnya. Dia bukan semata-mata satu andaian yang tidak berasas. Baru-baru ini, kalau tuan-tuan lihat kemunculan Tun Musa Hitam dalam satu wawancara di TV3, bukan di TV PAS, bukan dia muncul dalam satu pentas yang disediakan oleh Pakatan Rakyat, tapi TV3 dalam interview itu, wawancara itu, saya yakin promotornya ataupun juru hebat ataupun pengurusinya memang punya satu persiapan rapi. Paling tidak pun pada hujung rencana itu pastinya BN dapat suatu keuntungan politik. Itu sudah barang pasti hafalan, kerana maklumlah yang jadi pengurusi kepada TV3 ini adalah Datuk Johan Jaafar yang pasti mau segala-galanya masuk dalam akul Barisan Nasional. Tetapi inilah yang mungkin dikatakan wayang kuru dan wayang kurubah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat perancangan, tetapi Allah lah yang maha bijak, yang maha, orang kata, yang maha agung dari segi itu elak dalam menentukan perancangan. Dalam wawancara itu, bila ditanya oleh promotor,
macamlah Datuk Seri Najib cuba untuk melanjutkan gelombang setelah rakyat di Pulau Pinang berujar dengan sah. Are you ready to sah? Dia sampai bila are you ready for the end? Nampaknya gelombang sudah sampai selamat. Jadi dengan harapan bahawa mungkin mereka anggap Tun Musa ni macam DKK, ikut macam itu saja. Jadi bila Tun Musa mengatakan bahawa negara akan bankrupt, negara tak akan huru-hara di bawah kata rakyat. Paling tidak pun bila besoknya wartawan interview saya pula, atau pandangan yang hormat tentang Tun Musa. Jadi secara objektif, ya, walaupun Tun Musa dalam PAS, jadi ada suatu kenangan itu. Tapi tak apa, PAS ni parti yang cukup memaafkan. Kita diajar untuk berjiwa besar di sepanjang jalan perjuangan. Kerana kita ikut contoh Nabi SAW. Nabi seorang yang paling pemaaf. Dia adalah Nabi utusan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi atau Prophet Muhammad tahap pemaaf dia itu sangat agung. Dia sedia maafkan. Wahsy, seorang yang diupah oleh tentera musyrikin Mekah suatu waktu dahulu dalam perang Uhud dengan ganjaran yang mewah. Kalau hari ini ditawan habis makan dan upah untuk bunuh Sayyidina Hamzah pada waktu itu. Bila Wahsy masuk Islam, Nabi maafkan Abu Sufyan dan Hindu yang banyak dosa zaman jahiliyah. Tapi bila Nabi dapat hawa Mekah, Nabi memberikan ucapan diplomatik yang cukup agung dan tinggi sendiri. Dibawa Nabi sebagai seorang negarawan yang harus dicontoh pada hari ini. Nabi boleh arah polis, Nabi boleh arah tentera Islam waktu itu tangkap Abu Sufyan, tangkap Hindu isterinya, dan tangkap semua orang yang banyak buat dosa zaman Mekah dulu. ASK kan pun boleh. Gunakan ordinance darurat, buang negara pun boleh. Gunakan Prison Act pun boleh. Gantung sampai mati. Tapi Nabi mengeluarkan satu pernyataan barang siapa yang masuk dalam rumah masing-masing, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumah-rumah ibadah, bagi orang yang bukan Islam waktu itu, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Jadi dengan ucapan yang begini agung, ramai orang musyrikin Mekah waktu itu rasa mereka dihargai, nampak Islam agama yang pemaaf, tidak zalim, tak macam mana mereka fikir Islam ini kejam, balas dendam, akan buat apa saja pada orang yang pernah bermusuh. Tapi Nabi maafkan. Itulah PAS pada hari ini. Kita insya-Allah akan jadi contoh. Nabi jadi contoh bagi kita. Tak apa. Apa-apa dosa itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maafkan. Maka Tun Musa hari ini buat ucapan, paling tidak pun dia beri pengakuan, insya-Allah, kepada orang UMNO, kepada orang atas pagar yang rasa cuak, yang rasa bimbang bahawa kami akan jadikan Malaysia ini huru-hara. Ada yang dah siap beli beras, tempat simpan dalam dapur rumah, untuk lepas hari akan datang, pebuluh tak boleh ada beras, tak boleh makan nasi.
Saya rasa paling tidak pun ucapan pengusaha itu meredakan keadaan. Kami akan jadikan Malaysia ini padang jarak, padang terukur. Wajibnya, dah bertahun dah kita berjuang. PAS dah berjuang berapa kali pilihan raya. 12 kali PRU. Kalau menang, hilang, deposit. Apa yang PAS tak pernah terima? DAP macam itu juga. Dah lama, dah 47 tahun dia berjuang. Dia celebrate baru-baru ini di Johor Bahru. Umur dia 43 tahun. PKR walaupun baru, tapi kita tengok ujian yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim macam mana. Kembali baru, keluar lagi video. Esok apa pula? Habis segala perempuan, habis segala wanita, habis segala betina, habis segala jalan, habis segala pelacur, habis segala pondok. Esok apa pula? Lewat ke lembu pula. Lewat ke dalam pokok kayu pula. Jadi semua ini telah kita lalui. Kalau macam inilah teruk di kita. Macam inilah dugaan yang pernah kita terima. Dapat Putrajaya, kita nak huru-harakan negara. Tak masuk akal. Orang yang mabuk saja yang boleh terima hujan macam itu. Jadi jangan bimbang. InsyaAllah kita boleh buat jauh lebih baik daripada apa yang dibuat pada hari ini. Islam